don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawamil tentang isu apa. Anwar bukan senang mahu siasat Tun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berkata bukan mudah untuk menjalankan sebarang siasatan terhadap golongan kenamaan. Justru beliau meminta rakyat menyokong usaha kerajaan dalam menyiasat golongan akan termasuk individu yang bergelar Tun berhubung kecurian dana kerajaan. Okey tuan, mari kita dengar respon detail daripada Datuk Kamal Amir. Dia kita komen macam biasa. Kambing orang kata apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan usaha kerajaan untuk menghukum mereka yang terlibat dengan rasuah termasuk tokoh-tokoh terkemuka harus dipersoalkan. Kerana pada dia berucap dalam pesta Ponggol, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata beliau merasa pelik apabila ada setengah pihak mengkritiknya dan menganggap usaha itu sebagai kejam. Oh ya, nampak gaya sejumlah 42,451 kes jenayah membabitkan warga asing direkodkan dari tahun 2016 hingga 2019. Saya tak tahu dari mana ni, admin hantar pada saya cuba baca juga, tapi ini adalah rekod daripada kenyataan dari pihak polis ke saya pun tak tahu. Kalau gitu berlaku dalam tempoh 3 tahun 42,000 kes jenayah. Baik saudara, berbalik pada kes usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim memerangi rasuah. Jadi kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, apabila kita nak ambil tindakan, ada yang marah. Jadi kata mereka, Perdana Menteri kasar sangat. Sibuk nak ambil tindakan. Jadi bukankah perkara itu sebenarnya aneh? Sepatutnya kita menyokong tindakan tersebut. Saudara, tapi bukanlah menentangnya dan menyindirnya, saudara. Bukan senang, kata Datuk Anwar Ibrahim, bukan senang nak siasat Tun, Tan-Sri. Kalau nak siasat ketua kampung, senang. Nak siasat cikgu sekolah, Tamil ke, senang. Tapi siasat orang kaya ni, yang mencuri duit tak mudah, katanya. Sebab itulah dia kata, kita nak jaga negara. Jangan bagi orang curi duit harta negara, harta rakyat. Kita akan buru penjenayah ini walau dengan apa cara sekalipun. Jadi saya melihat tekad Datuk Seri Anwar Ibrahim jelas. Beliau mahu membasmi jenayah rasuah. Saudara, dia kata sebab beliau telah melalui banyak fasa dalam kehidupannya dan dia tahu sebenarnya siapa yang memunggah harta kekayaan. Oh ya, tadi sumber berita harian dari KDN yang tadi yang jumlah jenayah yang diwujudkan oleh kehadiran pendatang tanpa izin, saudara. Jadi itulah keadaan sekarang, saudara. Dalam suasana sebegini, saya melihat bahawa kita sewajarnya menyokong, bukannya menghalang ataupun membuat kenyataan-kenyataan yang bukan-bukan. Kita harus berlapang dada atas usaha yang amat Perdana Menteri mahu memerangi rasuah. Sekarang ini tidak. Dia buat tindak. Kalau dia tak ambil tindakan, saya ingat lagi, saudara, tahun lepas dia dah bercakap, nak tangkap orang ni, tangkap ini, kita kata sembang kari. Bila dia dah ambil tindakan, kita marah pula, kejam. Jadi serba tebi tak kena. Sebab itu saya katakan, Yang Amat Datuk Seri Perdana Menteri, orang kata alang kepala, orang duk kata kita, orang duk maki kita, laksanakanlah. Asalkan tugas tanggungjawab itu dilaksana sebaik mungkin. Rakyat sudah lama menanti hadirnya tangan-tangan yang mampu membersihkan bumi bertuah ini daripada gejala rasuah. Rakyat sudah lama tenat. Rakyat sudah lama susah. Kita tahu kesan daripada rasuah inilah, kesan daripada ketirisan inilah, maka ekonomi kita dalam keadaan sebegini dan rakyat berada dalam keadaan yang tidak menentu dari segi aspek ekonomi. Saya dulu dah bercakap, dengan negara kita ni mempunyai sumber minyak sawitnya, sumber getah, tak sepatutnya rakyat kita miskin, tegar. Tak sepatutnya. Tapi kerana ketirisan berlaku. Itulah kesannya. Jadi saya menyokong tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membasmi gejala rasuah, saudara. Saudara, dalam keadaan begini, banyak orang cuba mewujudkan macam-macam isu. Lebih-lebih lagi tentang kedudukan Datuk Seri Najib yang sedang menanti mesyuarat lembaga pengampunan. Dia sepatutnya diadakan pada 19 bulan lalu.
tapi ditangguhkan. Saya yakin mungkinlah, berkemungkinan ada sinar. Tunggu, sabarlah. Tapi cuma janganlah kita mendahului segala-galanya. Kadang-kadang saya melihat apa yang mereka lontarkan, kenyataan, kata-kata, seolah-olah mendahului. Kena ingat, lembaga pengampunan itu pengusinya yang Tuan Agong. Jadi saya haraplah warga UMNO bertenang, berdoa pada Allah SWT. Kalau anda betul-betul sayang, kasih pada Najib, tunggu dengan tertib. Jangan berbalah sama sendiri saya. Jadi sebenar-benar saudara, kadang-kadang dalam keadaan begini saya perlu menjelaskan. Saya nak jelaskan jugalah, bila kita bercakap, tak habis-habis lagi kita bergaduh. Sebenar-benarnya saudara, kita kena ingat. Saya hanya melakarkan apa sedikit catatan sejarah. Semalam pun saya dah cakap. Iaitu bagaimana perpecahan orang Melayu ini, kita berbalah sama sendiri, akhirnya warga asing, orang lain yang mengaut keuntungan. Kita bergaduh dari dulu lagi saudara. Daripada zaman Tengku Abdul Rahman, kemudian bergaduh lagi zaman Hussein On. Yang tak sempat bergaduh zaman Tun Razak. Sebab almarhum Tun Razak tak lama berada di anjung kuasa di Sri Perdana. Kemudian zaman Pak Lah, itu juga zaman Datuk Seri Najib. Dan bila dia sendiri menjadi Perdana Menteri, memanglah tak ramai orang nak bergaduh dengan dia. Sebab tetapi masalahnya cara pemerintahnya bagaimana? Cara pemerintahnya ialah pecah dan perintah, divide and rule. Begitu juga kalau kita melihat sejarah. Saya nak bagi tahu saja supaya teman-teman kita dalam Pakatan Perikatan Nasional, jangan lupa siapa yang menuturkan kata-kata PAS Parti Sesat. Saudara. Dan siapa yang berusaha untuk membubarkan PAS. Semua ini ada sejarahnya. Cuma saya heran kenapa. Dalam hanya untuk melampiaskan amarah mereka terhadap Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, pada Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, maka semua itu mereka lupakan, mereka boleh bersekongkol. Saya ingat 2-3 malam dulu saya dah bagi tahu. Sebab agendanya masih belum selesai. Agenda mereka masih belum selesai, saudara. Sebab itu saya katakan tadi, selepas saja tak ada lagi 18 bulan Januari, sekarang ni direka cipta rekayasanya kepada 18 bulan Rejab pula. Lepas langkah Sheraton, langkah London, langkah Dubai, tiba-tiba muncul pula langkah, mula-mula sebut langkah Coket, tiba-tiba langkah Seremban pula dah. Jadi tak habis-habis kita bergaduh. Ini yang saya hairan, kenapa kita masih lagi mau mewujudkan perbalahan sama kita. Cukup-cukuplah. Nak katakan ke bawah duli yang oleh tuanku, si Paduka Baginda Pertuan Agong, tidak memikirkan soal rakyat, baginda dah memanggil pun. Dah panggil pun dua parti terbesar tu untuk menyatukan antara Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan. Siapa yang menolak? Yang ini perlu diingat saya nak tanamkan dalam fikiran anda bahawa dengan keangkuhan Perikatan Nasional tidak mau menerima. Jadi getinya mereka tidak mahu untuk berbaik, tidak mahu untuk menyatukan. Tapi kalau dengar cakapnya, demi Melayu, martabat Melayu, Melayu terancam, ada kesempatan untuk dua parti Melayu ini, itu PAS dengan PBM, bersama dengan Perikatan Pakatan Harapan, mereka dengan angkuhnya menolak. Sekarang ni mungkin menyesal, tapi masih lagi mau menggugurkan. Kalau ikut dari segi keputusan demokrasi, bahawa antara UMNO dengan Pakatan Harapan sudah cukup membentuk kerajaan. Kemudian datang daripada parti-parti daripada Sabah dan Sarawak. Sebab itu, apa dinyatakan oleh Premier Abang Johari, dia kata kami bukan paloi. Siapa yang paloi sekarang ni? Ya saudara. Ini tengok saudara. Apabila isunya, kalau sokong Anwar Ibrahim, artinya beri peluang pada DAP. Tang mana beri peluang, saya pun tak faham. DAP itu dijadikan sebagai kambing hitam, sebagai target. Sedangkan mereka dulu pun baik dengan DAP. Kenapa perkara itu tidak disantuni? Persoalan itu perlu dijawab oleh mereka. Tapi kita kadang-kadang boleh mudah. Jadi sebab itu, Datuk Seri Zahid Hamidi berkali-kali beliau berlapang dada, bertemu, berusaha untuk menyantunkan. Siapa yang berusaha mewujudkan muafakat nasional? Di situ kita dapat melihat
Saya bukan nak membodek saudara, murninya jiwa hati nurani Datuk Seri Zahid untuk melihat penyatuan bangsa kita, diwujudkan muafakat nasional. Tapi sampai bila? Akhirnya siapa pula yang memecah belahkan? Dah dalam keadaan begitu, bila ada pilihan raya, semua orang tak boleh nak tubuh kerajaan. Saya minta maaf saudara, saya terpaksa mengulang dan mengulang cerita ini supaya orang faham agar kita tidak mudah terperangkap dengan acuan politik mereka saudara. Saudara, saya berkali-kali saya katakan dalam keadaan sekarang, sebenar-benarnya mereka sekarang ni ada kesalahan. Menyesal kerana tidak mahu menyantuni. Tapi nak buat sekarang macam mana? Orang kata dah terlajak. Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata, padahlah jawabnya. Itu keadaannya. Datuk Zahid berkali-kali menyatakan kepada saya bahawa dia tak ada masalah, sentiasa berlapang dada. Malahan dalam keluarga UMNO pun, bila dia melihat ada berlakunya unsur-unsur perpecahan, diusahakan untuk menyantuni. Tapi mereka masih berdegil, masih lagi mau mewujudkan perpecahan. Cuma sejak akhir-akhir ni, dalaman UMNO nampaknya ada kelegaan. Saudara, ada kelegaan. Baik, saudara. Kita saya baca detail sekali kat macam ni. Kami akan kejar penyangat itu. Saya tidak peduli. Bila kita nak ambil tindakan ke atas golongan tersebut, rakyat marah. Perdana Menteri ini sangat kasar sangat. Bagi saya aneh. Sebab yang kamu sokong bukan senang tahu, mau siasat tuntun. Siasat ketua kampung senang, siasat cikgu sekolah lagi senang. Saya mahu siasat orang kaya yang besar-besar curi duit. Ingat senang ke? Tak senang. Kita mahu jaga kenegaraan, jangan bagi orang curi harta rakyat. Akhir tuan-tuan, itulah ucapan Datuk Seri Ibrahim. Mari terus menyokong kerja apa berada Ibrahim. Assalamualaikum.